Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi pada live aku yang ketiga. Okay, salam 20 Ramadan. So kita sekarang tengah melalui 10 malam-malam terakhir, insyaAllah. Okay, so hari ni aku nak share pasal tiga benda yang kita boleh buat, yang apa boleh buat, yang aku boleh buat untuk nak tolong kita buat keputusan. Okay, so aku ulang. Hari ni aku nak share 3 benda yang boleh tolong hampa aku untuk buat keputusan dengan lebih tenang. Okay, right? Sebab keputusan ni ataupun pilihan ni something yang hari-hari kita buat, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Okay, kalau yang paling kecil apa dia? Lepas mandi nak pakai baju apa, lepas mandi nak pakai baju warna apa, okay, ataupun buka puasa nanti nak makan apa. Sebenarnya tu pun kita kena pilihan yang perlu kita buat keputusan. Okay, so kat sini aku nak share pertimbangan dia. Okay, apa yang kita kena pertimbangkan, macam mana kita nak buat 3 langkah mudah untuk nak tolong kita nak buat keputusan ataupun pilihan yang terbaik. Yang pertama sekali, mula-mula sekali adalah tanya orang yang lagi terror daripada kita. Okay, tanya orang yang lagi pakar daripada kita. Contoh, okay, kalau let's say hampa nak buka bisnes, okay, hampa nak buka bisnes tapi hampa zero knowledge, tak tahu nak buka bisnes tu saya apa, macam mana modal dia, macam mana dia punya investment dia, macam mana dia punya risiko dia, macam mana. Okay, so apa yang kita kena buat, apa dia, tanya orang yang lagi terror daripada kita. So kita boleh pergi kelas, okay, pergi attend mana-mana, okay, right? Cari ilmu, cari orang yang dah pernah melalui fasa tu. Ataupun let's say kalaulah hampa graduan, okay, graduan U, okay, keluar confused sama ada nak kerja dalam line yang hampa belajar tu. Contoh hampa ambil engineering contohnya, okay, nak keluar nak jadi engineer. Waalaikumsalam Fikril. Okay, terima kasih. Okay, sama ada hampa keluar tu hampa nak jadi engineer, ataupun keluar tu hampa nak buat benda lain, hampa nak menega tu, totally out daripada apa yang hampa belajar tu. Okay, so dekat situ cari orang yang pandai, cari orang yang dah pernah melalui benda tu. Okay, kalau tak kenal, boleh Google, duduk dalam circle yang positif. Okay, cari orang-orang yang positif. Okay, sebab saya pernah dengar ada sahabat saya share benda ni, siapa kawan-kawan kita hari ni, lah ni akan tentukan siapa diri kita lagi 5 tahun akan datang. Okay, so kalau lah ni kawan-kawan kita ni yang jenis bawa kita benda dekat negatif banyak, bukan nak salahkan kawan, okay, tapi salah kita juga, kita yang tak pandai nak filter benda tu. Okay, so kita kena pilih circle yang okey, yang positif, supaya mereka boleh tarik kita sama-sama dan kita pun boleh improve diri kita. Okay, so pilihan cara pertama nak buat keputusan, cari orang yang lagi terror daripada kita, minta pendapat. Macam aku sendiri dulu aku form 6 kan, form 5 aku main-main sikit, lepas tu aku masuk form 6. Dah habis daripada form 6, result aku quite okay lah. So dekat situ aku confused, okay, sebab time-time tu kawan-kawan aku yang lelaki semua macam very gentleman. Okay, very gentleman. Yes, Fikril, betul, pilih kawan yang betul. Okay, so kawan aku time tu very gentleman, semua ambil course yang engineering, architecture kan. So aku pun time tu okay, aku follow. Okay, aku apply dekat MARA. Okay, aku ambil UniKL, aku ambil mekatronik. Okay, so time tu dah bayar segala yuran, segala apa semua. And then malamnya sebelum esok aku nak pergi tu, ada pakcik aku main, Pak Lang aku, bagus dia ni. Okay, dia main, dia cakap elok, dia bagi explanation dekat aku, dia cakap elok dekat aku, dia cerita macam ni. So akhirnya dekat situ aku buat satu keputusan, which is last minute aku tak pi yang mekatronik tu. Okay, aku pi yang satu lagi yang aku dapat time tu dalam bidang pendidikan. So alhamdulillah, satu keputusan yang aku rasa macam aku bersyukur. Okay, right? So itu kita dengar pendapat orang yang ada gang UniKL. Sagi kita PM terbaik Fikril. Okay, so dekat situ aku dapat satu keputusan yang alhamdulillah yang memberi yang satu benda yang positif. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, lepas kita tanya pada orang, kita tanya pada siapa? Kita tanya dengan Allah. Okay, ini yang memang kita kena buat kalau kita nak buat pilihan, nak buat keputusan. Okay, cara dia macam mana?
Okay, cara nak tanya dengan Allah ni macam mana? Okay, melalui solat-solat, semayang. Yang paling wajib, semayang wajib, memang kena buat wajib. Okay, tapi solat-solat sunat macam solat istikharah, okay, yang tu kalau kita nak buat pilihan. And then solat hajat, okay, ya Allah tolong aku, ya Allah aku nak buat keputusan, aku nak buat pilihan. Okay, alright, so tolong aku. Okay, alright, solat hajat. Dan amalan sedekah. Okay, sedekah pun satu lagi benda yang kita boleh buat dan Allah akan mudahkan jalan-jalan kita. Okay, so tanya pada Allah. Dan ramai orang ada persepsi ni. Okay, bila kita tanya Allah ni, kita harap kita punya jawapan yang Allah bagi tu melalui mimpi kan, tengah-tengah tidur lepas tu mimpi. Contoh, okay, kita nak kahwin, lepas tu ada dua orang pilihan, okay, seorang nama Siti, seorang nama Aminah. Okay, so bila kita buat istikharah ni, bila kita tidur tu kita mengharapkan kita mimpi salah seorang, Siti ke Aminah kan. Dalam kali tidur tak mimpi siapa, mimpi muka mak, jam. Okay, dia kadang-kadang Allah bagi petunjuk tu, Allah bagi cara tu maybe melalui perjalanan yang Allah mudahkan. Okay, maybe bila kita nak buat something ni Allah mudahkan, okay, lancar je, tak ada masalah apa-apa. Tapi bila kita nak buat yang pilihan kedua ni susah kan, kita nak pergi dekat tempat tu kereta rosak, kunci tertinggal, okay, duit tak apa nak cukup. So itu adalah signal yang Allah bagi pada kita. Okay, dan satu lagi, kalau tak melalui solat, apa yang aku sendiri buat lah, okay, apa yang aku sendiri buat, dan benda ni memang proven. Okay, talk to Allah, okay, bercakap dengan Allah. Cara dia mudah kan. Kita cakap dengan Allah ni macam seolah-olah kita cakap dengan awek kita, dengan bini kita, dengan mak kita. Okay, right, kita sebut dialog tu, bukan dalam hati, kita keluarkan. Okay, contoh Allah, kita sebut manja, kita sebut lembut. Allah, aku confused ni, aku rasa aku macam nak berniaga, tapi aku tak tahu aku nak berniaga apa. Tolong aku Allah, tolong aku, bagi aku pilihan, bagi aku petunjuk, mudahkan aku. Okay, so cakap. Okay, cakap benda tu. So insyaAllah benda tu nanti kita akan dapat ilham, kita akan dapat rasa something. Alright, talk to Allah. Yang tu kita boleh buat at any time, at anywhere. So please buat benda tu. Okay, alright. Dan talk to Allah ni, aku tambah lagi sikit lah. Dan talk to Allah ni bukan hanya takat untuk buat pilihan je. Let's say kalau kita happy pun, kita nak share happiness tu dengan Allah, boleh. Allah, terima kasih ya Allah, hari ni Allah bagi rezeki dekat aku, ada 100 orang customer beli barang sebagainya. Okay, hari ni ada budak aku yang dapat skor straight A dalam SPM, aku jadi seronok, Alhamdulillah. Okay, so benda tu pun benda yang kita boleh talk to Allah, right? Itu yang kedua. So yang ketiga adalah apa dia? Lepas kita buat benda tu, okay, lepas kita buat pilihan kita, Haji Ishak, ini saya punya mentor sifu saya ni, Tuan Haji, Assalamualaikum, minta izin share sikit. Okay, so lepas pada kita dah tanya pendapat orang yang lagi tiada daripada kita, yang kedua, lepas kita dah minta daripada Allah, dan yang ketiga, kita ambil keputusan, kita terus buat pilihan tu. Okay, kita ambil keputusan, kita terus buat pilihan tu. Aku bagi contoh, katakanlah ada seorang ni, dia lepas SPM. Okay, budak ni dia lepas SPM, so dia confused. Minat dia, maybe dia nak pergi belah-belah, dia nak buka workshop motor lah contoh. Okay, tapi mak ayah dia tak mau. Mak ayah dia suruh dia pergi sambung, masuk college ke apa ke, belajar. Okay, so dia dah buat semua tu, dia dah tanya orang, dia dah doa pada Allah apa semua, dan hati dia berat ke arah dia nak pergi kerja dekat workshop, dia nak ambil ilmu kat situ, dia nak buka workshop dia sendiri. Okay, so cakap elok dekat mak ayah dia, explain betul-betul dekat mak ayah dia, dan ambil pilihan tu. Just go for it. Tapi bila kita dah pergi dekat pilihan tu, satu benda yang kena ingat, memang kena semat dalam hati betul-betul, satu benda yang memang kena buat, jangan tengok kanan, jangan tengok kiri lagi dah, apatah lagi belakang. Jangan tengok belakang lagi, jangan keluar dekat kepala otak dialog ni. Dialog apa? Kalaulah dulu aku buat tu, kalaulah dulu aku buat ni, kalaulah dulu aku tak buat tu. Salah. Jangan keluar benda tu. Okay, proceed dengan apa saja yang kita nak buat, fokus kat benda tu, buat sampai jadi. Okay, jangan keluar lagi kalau-kalau. Okay, ada seorang guru, dia pernah habaq dekat aku. Dia, kalaulah aku tak buat tu, kalaulah aku tak buat ni, benda tu dia boleh menjurus kepada syirik kecil. Okay, so benda tu macam kita mempersoalkan kan apa yang dah jadi dalam hidup kita. Okay, so go for it,
apa saja keputusan yang kita buat habis baik. Okey, sebab kita tak tahu rahsia Allah tu apa. Okey, katakanlah kan, kalau yang budak ni tadi dia tak buat yang motor tu, dia pergi belajar juga. Okey, fine, dia pergi belajar juga, dapat ilmu apa semua, maybe dia boleh kerja, dia boleh dapat kerja dekat office contoh. Okey, dan kemungkinan juga bila dia kerja dekat office tu, ada kemungkinan gaji dia tinggi. Okey, alhamdulillah, tapi kerja dia sibuk daripada pagi sampai malam. Bila dia pergi tempat kerja tu, bila kerja dengan orang, dia nak semayang pun tak dan. Zuhur dengan Asar combine sekali, bukan jamaah. Dia punya zuhur dia tu hujung-hujung nak pergi masuk Asar, 5 minit sebelum Asar, Allahu Akbar zuhur, bagi salam kanan, bagi salam kiri dengan orang azan Asar, sebab nak kejap masa tu. Okay, so maybe rezeki dia kalau dia pergi kerja dekat office macam tu, dia jadi tak berapa seronok. Okay, so bila dia kerja dekat motor ni, dia boleh buka workshop dia sendiri. Okay, so dia ada time freedom. Okay, kebebasan masa dia boleh solat, dia boleh malam tarawih sebagainya, pagi nak tadarus. Okay, so benda-benda macam tu kita tak tahu. Itu semua rahsia Allah. Okay, so just buat keputusan kita, jangan tengok belakang lagi. Alright, faham? InsyaAllah harap-harap dapat sesuatu daripada apa yang aku share hari ni. Aku recap balik. Okay, so kalau kita nak buat pilihan, ada 3 benda yang simple tapi sangat-sangat meaningful yang kita kena buat. First, tanya orang yang lagi expert daripada kita. Okay, tapi bila kita tanya orang tu, kalau dia bagi pendapat ke apa ke, kita tak semestinya nak kena ikut dia. Okay, sebab kita ada satu habit yang bila orang cakap apa, kita rasa kita nak kena ikut, kita nak kena akur pada orang tu kan. Kalau kita tak buat, nanti orang tu kata apa pula kan, kita fikir hati dia kan. Okay, so ingat, ini bila kita tanya pendapat dia, okay, tak semestinya kita kena ikut, nama pun pendapat. Okay, so kita pertimbangkan, tanya orang yang lagi expert daripada kita. Dan yang kedua, minta daripada Allah dari solat sunat. Okay, talk to Allah. Dan yang ketiga, bila kita dah buat pilihan, just go for it. Jangan tengok kanan, jangan tengok kiri, belakang jangan langsung toleh, jangan ada dialog. Kalaulah dulu aku buat tu, kalaulah dulu aku tak buat ni, jangan ada benda tu langsung. Okay, so insyaAllah, okay, aku share apa yang aku dapat daripada guru-guru aku. InsyaAllah moga jadi manfaat pada kita semua. Okay, right. So aku sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.